Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis Suryati binti Muhammad Ibrahim. Nama matrik 267059. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan mengenai tajuk tugasan pilihan kami iaitu Prinsip Percukaian Cukai Aksis Rokok di Indonesia. Cukai adalah diambil secara tak langsung terhadap beberapa jenis barang yang telah ditetapkan oleh kerajaan di sesebuah negara. Di Indonesia, cukai tembakau ialah cukai telah diluluskan berdasarkan Undang-Undang Nombor 39 pada tahun 2007. Cukai ialah wang yang diambil demi kebaikan negara, terutama perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan rakyatnya seperti cukai tembakau. Definisi percukaian dikenali sebagai hutang khusus yang digunakan hasil daripada menjual ataupun menggunakan perkhidmatannya dan perkhidmatan tertentu yang dibuat di dalam negara maupun diimport yang dinilai melalui unit mehubun bahagian. Indonesia mendefinisikan cukai berdasarkan undang-undang tertentu yang merupakan pungutan yang dipungut terhadap kerajaan terhadap sesuatu barangan, dan ianya perlulah diawasi, diurus, dikenakan bayaran tinggi serta perlulah mendatangkan kesan negatif. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan cukai rokok itu sendiri, di mana cukai yang dikenakan adalah sangat tinggi sebanyak 12.5%, serta iklan-iklan yang dilakukan adalah iklan menunjukkan kesannya dan tidak boleh mempromosikan kebaikan hasil daripada rokok itu sendiri. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan yang lain. Sekian, terima kasih. Hai, bersama saya Azrin Afendi bin Azman, nombor matrik 267452. Jadi saya ingin menjelaskan mengapa tembakau dan sebagainya dikenakan cukai yang sangat tinggi di Indonesia terhadap penggunaan barangan yang perlu dipantau digelar sebagai cukai dosa. Mengapa ia dipanggil cukai dosa? Dalam Islam, minuman beralkohol, alkohol dan rokok adalah haram di sisi agama Islam disebabkan ia boleh mendatang kemudaratan kepada tubuh badan. Menurut Vinaswati, cukai ini adalah disebabkan oleh barangan tersebut memberi impak yang negatif kepada kesihatan diri dan juga masyarakat. Oleh itu, cukai ini dilihat sebagai mencegah perbuatan dosa tersebut. Di dalam terdapat 3 jenis barangan yang terletak di bawah cukai dosa ini, iaitu alkohol, minuman beralkohol dan juga tembakau. Menurut Eurekli, terdapat 3 penyebab kepada pemungutan cukai ini dilaksanakan. Menurut beliau, 3 penyebab itu adalah: salah satunya, peningkatan pendapatan. Cukai terhadap tembakau adalah sangat baik dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini kerana rokok akan mengakibatkan seseorang itu untuk menjadi ketagihan dan sukar untuk berhenti. Kita juga mengenal pasti bahawa kebanyakan perokok ini tidak akan kisah mengenai cukai rokok kerana cukainya yang rendah. Seterusnya, pengutupan cukai tembakau ini dilihat lebih mudah diperoleh daripada cukai yang lain. Okey, membantu dalam masalah aturan penggunaan tembakau. Cukai ini dilihat dapat digunakan dalam mengatasi aturan negatif dari penggunaan tembakau dan peruntukan sebagai hasil dalam membiayai kos rawatan penyakit yang disebabkan oleh rokok dan kesan kepada perokok pasif. Menekan penggunaan tembakau. Tembakau dilihat sebagai barangan yang bersifat tidak baik dan menjejaskan kesihatan. Oleh itu, cukai yang diwujudkan adalah untuk mencegah dan juga menekankan penggunaannya, terutamanya untuk golongan yang miskin dan orang yang muda. Hal ini bagi memastikan golongan ini dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik dan sihat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, kita lihat gambar 2, statistik penggunaan rokok. Jadi kita dapat lihat cukai tembakau pada penyelesaian yang terbaik bagi memastikan penggunaan yang dapat dikurangkan dalam kalangan masyarakat. Cukai hasil yang tinggi itu sebenarnya dapat menyebabkan tembakau ini sukar diperolehi. Seterusnya dapat mengurangkan penggunaan rokok pada pada setiap tingkat masyarakat itu sendiri. Harga cukai yang lebih tinggi mengakibatkan golongan muda dan
golongan yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk mendapatkan tembakau pada harga yang tinggi itulah. Penggunaan tembakau ini sedikit sebanyak dapat dikurangkan dalam kalangan masyarakat yang berpendapatan tinggi bagi membeli rokok itu. Sekurang-kurangnya dapat memberi impak yang positif terhadap institusi masyarakat itu sendiri. Pengutipan cukai ke atas tembakau juga adalah bertujuan untuk mengurangkan jumlah masyarakat yang menggunakan tembakau ini. Contohnya, kenaikan cukai akan menyebabkan penurunan kepada pembelian tembakau dalam pasaran. Kenaikan ini memberikan impak kepada penurunan penggunaan rokok kepada golongan remaja dan golongan yang berpendapatan rendah. Akibatnya, ada golongan yang tidak berupaya mendapatkan tembakau seterusnya mampu mencegah penggunaan tembakau dalam kelompok tersebut. Ia dilihat mampu untuk mendorong golongan tertentu untuk berhenti mengambil tembakau dan pendapatan yang diperolehi boleh digunakan untuk membeli seperti keperluan asas yang lebih penting lagi selain daripada rokok. Selain itu, pelaksanaan cukai ini mampu untuk menjadikan sistem cukai di Indonesia pada ketika ini dilihat kompleks, dapat disederhanakan dalam memberi manfaat fizikal dan kesihatan masyarakat. Analisis ke atas sistem cukai di Indonesia dilihat menyarankan agar sistem cukai dapat distrukturkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran dalam menguruskan sistem cukai. Penstrukturan semula cukai berkala, struktur cukai yang mudah akan mengurangkan kerumitan pentadbiran, meningkatkan penghasilan pendapatan dan seterusnya mampu mengurangkan peratusan perokok serta pembiayaan kesihatan akibat daripada penggunaan tembakau ini. Ia dapat memberi kesan yang baik kepada pihak kerajaan dan juga menyelamatkan masyarakat dari masalah ketagihan tembakau ini. Sekian, terima kasih. Hai, saya Daeng Nur Hafiz bin Hamzah, matrik nombor 268154. Di Indonesia, cukai tembakau ini dikelaskan mengikut jenis hasil tembakau yang terdapat di negara Indonesia. Kerajaan Indonesia telah mengelaskan jenis tembakau di pasaran dan dikenakan cukai yang berbeza-beza mengikut jenisnya. Pada hakikatnya, pengelasan cukai seperti ini dilihat sangat menyusahkan pihak kerajaan. Pengelasan seperti ini berlaku kerana mengikut kepada ordinan lama iaitu berkaitan dengan hasil tembakau semasa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kini terdapat 11 kategori tembakau yang telah dikelaskan. Kesemua kategori tembakau ini mempunyai tarif cukai yang berbeza-beza. Sebenarnya, pengelasan ini berlaku adalah disebabkan oleh kandungan dan campuran yang dicampurkan bersama tembakau tersebut. Oleh sebab itulah cukai yang dikenakan adalah sangat berbeza. Pengkelasan cukai mengikut jenis tembakau adalah seperti berikut. Sigaret kretek mesin ialah rokok yang telah dicampur dengan cengkeh ataupun sebahagian daripadanya sama ada asli ataupun tiruan. Contohnya antara tembakau cincang dengan cengkeh seperti gudang garam, sempurna dan lain-lain. Sigaret kretek tangan, perbezaannya adalah berbentuk pembungkusan kretek itu sendiri menggunakan tenaga manusia sepenuhnya menggunakan tangan. Sigaret putih mesin dan sigaret putih tangan sama juga seperti kretek, yang berbezanya adalah hanya tembakau biasa yang dicincang tanpa dicampur sebarang ramuan lain. Seterusnya, rokok kelebak kemenyan. Ya, unik kan? Rokok ini diperbuat dari campuran akar kayu kelebak bersama kemenyan itu sendiri. Wow, rokok ni macam ni pun ada di sana. Mesti keras gila. Ianya popular di pendalaman Jawa Barat. Cerut. Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, budaya cerut ditularkan oleh tentera Belanda. Mereka tidak hanya membawa cerut dari Eropah dan negara-negara Amerika Latin. Mereka juga menanam tembakau itu di Indonesia, terutamanya di Deli, Sumatera Utara dan Besuki, Jawa Timur, yang sampai sekarang dikenali sebagai tembakau berkualiti tinggi. Rokok klobot, rokok legend Indonesia, diperbuat daripada kulit jagung kering dan tembakau tradisional seakan-akan kelebak kemenyan tadi. Tembakau ianya juga dikenakan cukai kerana terdapat penjualan secara berasingan dalam bungkusan kecil antara entiti penting dalam perbuatan semua rokok dalam pasaran di sana. Manakala tembakau iris atau lebih dikenali sebagai tembakau pukal, ada juga tembakau iris ini digunakan untuk kesemua produk rokok di atas. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Firdaus bin Jamil Habib,
Matrik nombor 267185 melihat kepada kadar pencukaian di Indonesia, kerajaan Indonesia telah pun menetapkan kadar cukai yang maksimum terhadap produk tembakau yang telah boleh dilihat Undang-Undang Cukai Indonesia. Merujuk kepada fasa kelima bagi Undang-Undang nombor 11 pada tahun 1995 mengenai cukai sebagaimana telah diperbaharui bersama-sama dengan Undang-Undang nombor 39 pada tahun 2007. Hal ini telah menunjukkan kerajaan Indonesia mempunyai kadar pencukaian yang tinggi tertentu yang telah ditetapkan bagi memungut hasil cukai ini. Bukan sahaja di negara Indonesia tetapi kebanyakan negara di seluruh dunia juga telah mahu untuk membiarkan rakyat mereka mendapatkan rokok yang harga yang rendah. Hal ini adalah disebabkan oleh penghisap rokok akan menyebabkan kesihatan penghisapnya dan orang berada di sekelilingnya akan terjejas. Di Indonesia, penentuan terhadap cukai ini adalah berdasarkan kadar yang paling tinggi atau maksimum seperti berikut. Cukai tembakau yang diperbuat di negara Indonesia 275% dari harga asas apabila harga asas yang digunakan adalah harga kilang atau 57% dari harga asas apabila harga asas yang digunakan adalah harga jualan runcit. Cukai tembakau yang diimport dari negara luar 275% dari harga asas apabila harga asas yang digunakan adalah harga kilang atau 57% dari harga asas apabila harga asas yang digunakan adalah harga jualan runcit. Di dalam penentuan peningkatan kadar cukai dan perubahan kadar cukai adalah ditetapkan oleh peruntukan yang telah diberikan oleh Menteri Kewangan. Assalamualaikum dan hai. Saya Siti Nur Mahfuzah binti Muhammad, nombor matrik 266358. Saya ingin membincangkan tentang prinsip percukaian di negara Indonesia. Menurut Saudara Abdullah, tahun 2020 menyatakan bahawa prinsip percukaian di negara itu sangat wajar kerana produk tembakau adalah penggunaan pengendalian, bukan penerimaan negara. Menurut UU, iaitu Undang-Undang Cukai Barangan yang mempunyai karakteristik perlu dikenakan cukai. Kenapa? Kerana yang pertama, penggunaannya perlu dikendalikan. Yang kedua, pemasaran perlu diawasi. Dan yang ketiga, promosi meninggalkan kesan negatif terhadap masyarakat. Percukaian ditetapkan kerana terdapat peratusan perokok yang tinggi di negara ini. Kesimpulannya, peningkatan harga tembakau ini merupakan langkah kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan bilangan perokok, sekaligus memastikan rakyat lebih sihat dan cergas. Hal ini juga dapat meningkatkan perolehan negara. Di samping itu, impak bagi keputusan kerajaan sangat baik jika cukai juga dikenakan dengan harga yang tinggi. Ini adalah usaha kerajaan bagi membendung gejala rokok di seluruh negara Indonesia kerana negara ini adalah salah satu negara paling tinggi bilangan perokok di mata dunia.